Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tulab wa ayyuhat talibat. نحن في دراسة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائية. Kita pada hari ini terus lagi ada pelajaran bahasa Arab tahun 2. Jadi kali ini setelah kita mengenal anggota badan dalam bahasa Arab, daripada bahagian kepala sehingga ke anggota keratan badan yang lain. Kemudian kita belajar tentang ismul isyarah, tentang kata arah dekat, iaitu ini. Pada kali ini kita teruskan dengan kita mempelajari bagaimana kita hendak menyebut saya ada. Saya ada dan perkataan anggota badan. Jadi objektif kita pada kali ini ialah aqra'u wa umathilu. Aqra'u wa umathilu. Saya baca kemudian saya lakonkan. Tapi kali ini tak ada buat video lagi lah. Ustaz faham anak-anak dan ibu dan ayah semua penat, banyak kerja sekolah ni. Kali ini Ustaz kasih free lah, free. Tak perlu hantar kerja rumah, tapi ada sesuatu yang kena buat. Sesuatu yang anak kena buat, iaitu kita perlulah rujuk pada Google Classroom, di bahagian material yang Ustaz sediakan. Lihat apa yang perlu anak-anak lakukan selepas sudah selesai membuat kerja rumah. Okey, jadi pada kali ini inilah lakonkan dengan keluarga je lah. Okey, perkataannya ialah indi. Apa dia? Indi. Saya percaya anak-anak telah pun jumpa perkataan ni. Apa makna indi? Indi maksudnya saya ada. Saya ada di sisi saya lah. Di sisi saya. Saya ada. Indi, contoh, indi famun. Indi famun, tunjuk mana? Indi famun, saya ada mulut. Saya ada mulut. Indi famun. Okey. Seterusnya, indi rijlun. Indi rijlun. Indi rijlun. Apa dia indi rijlun? Saya ada kaki. Okey, seterusnya, indi udhunun. Indi udhunun. Indi udhunun. Makna dia apa? Saya ada telinga. Seterusnya, indi ra'sun. Indi ra'sun. Indi ra'sun. Apa dia indi ra'sun? Saya ada kepala. Saya ada kepala. Okey, seterusnya, indi sya'run. Indi sya'run. Indi sya'run. Maksud dia apa? Saya ada rambut. Okey. Indi sya'run, saya ada rambut. Maksudnya, indi ra'sun. Indi ra'sun. Indi ra'sun. Maksudnya apa? Saya ada kepala. Dah ke belum tadi? Macam dah aja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada kebat aqra'u wa uhaddidu. Saya baca dan saya tentukan. Jadi anak-anak tak ada yang ke atas, sebab atas ada gambar, yang bawah ni tak ada gambar. Jadi anak-anak pandai-pandai lah. Pandai-pandai tunjuk dengan mak dan ayah ataupun abang dan kakak. Indi lisanun ni tunjuknya kat mana? Apa makna lisanun tu? Rujuklah semula buku teks. Kalau tak ingat ni, sepatutnya dah kena ingat dah. Anggota-anggota badan ni semua. Tunjukkan semua. Sebut dan tunjukkan semua. Okey, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Kali ini dia ada tambahan satu lagi bentuk perkataan. Satu lagi bentuk perkataan. Contoh, indi ada nazifatun. Indi asnanun nazifatun. Indi asnanun nazifatun. Maknanya dia apa? Saya ada gigi yang nazifah, cantik. Bukan, bersih. Saya ada gigi yang
bersih. Indi asnanun nazifatun. Saya ada gigi yang bersih. Ingat nazifah ni apa? Nazifah ni maksud dia bersih. Seterusnya, indi sya'run nazifun. Indi sya'run nazifun. Okey. Indi sya'run nazifun. Saya ada rambut yang bersih. Okey, kita tengok antara dua ayat ni, okey, ada beza dia. Okey, bezanya ialah yang pada perempuan tu bila dia sebut asnan, dia sebut nazifatun. Dan pada sya'run tu dia sebut nazifun. Kenapa? Tak ada ta kat situ. Kembali kepada sama ada anggota badan itu dia tunggal ataupun berpasang. Tengok, kalau asnanun ni dia berpasang ataupun banyak. Gigi banyak lah. Jadi bila dia berpasang, kita ada letak ta dekat nazifatun tu. Kalau sya'run kita kira satu semua. Jadi dia disebut nazifun. Bersih tu makna nazifun, dia tidak nazifatun. Jadi kena ada huruf ta bila untuk anggota yang berpasang, dan bila satu kita panggil nazifun. Tak ada huruf ta belakang dia. Kita akan nampak sesuatu. Okey. Seterusnya, indi anfun jamilun. Indi anfun jamilun. Saya ada hidung yang cantik. Jamilun ni apa? Jamilun ni ialah cantik. Cantik. Okey. Anfun ada berapa? Satu je lah kan. Hidung ada satu je. Walaupun dia ada dua lubang, tapi hidung dikira satu. Okey. Anfun jamilun. Dia gunakan jamilun. Okey, kalau yang ainun tu kita baca bil ainun. Indi ainun jamilatun. Indi ainun jamilatun. Saya ada mata yang cantik. Ada mata cantik. Jadi cantik itu jamilatun pada ainun. Kalau pada anfun jamilun. Sebab anfun ada satu. Bila ainun ada dua. Jadi ainun ni jamilatun, anfun jamilun. Sebab ada satu. Ainun dua, dia ada letak ta. Jamilatun. Macam tu. Okey, kemudian kebatnya kat bawah ni ialah kesinambungan daripada yang atas lah. Dia macam sambung lah daripada yang atas. Tapi yang bawah ni kena anak-anak banyak berfikir. Okey, contoh dia perkataan khaddun. Perkataan khaddun. Khaddun ni kita gunakan jamilun ke jamilatun. Jamilun ke jamilatun. Jadi khaddun ni dia gunakan jamilun ke jamilatun. Tentu anak-anak tentukan sendiri. Seterusnya famun nazifun nazifatun. Yang mana? Nazifun ke nazifatun? Famun ni apa? Katifun jamilun ke jamilatun? Tentukan. Kena tentukanlah. Okey. Itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Yang penting anak-anak perlu fahamkan. Ingat formula untuk anggota badan. Kalau ada huruf ta dekat belakang dia, ataupun guna haza dan hazihi, perlu tengok sama ada dia satu ataupun berpasangan anggota itu. Okey. Seterusnya kita lihat pada tugasan lah. Tugasan. Tapi jangan risaulah anak-anak. Suka cerita Ustaz maklumkan tugasan pada kali ini tidak perlu dihantar. Tapi macam Ustaz kata tadi, perlu buat sesuatu lah. Perlu buat sesuatu. Lihat pada material. Sebab material tu perlulah. Sebab Ustaz akan berikan arahan-arahan untuk anak-anak macam mana nak buat kerja-kerja ni. Jadi yang ini muka surat yang 64 ni, anak-anak kena apa? Anak-anak kena okey. Kena surih dulu mula-mula. Surihkan yang betul. Surihkan perkataan yang betul. Banyak yang lepas yang surih perkataan betul tu, anak-anak surih dua-dua sekali perkataan tu. Semua sekali disurih. Kan? Kena faham arahan. Ustaz kena hantar balik kerja rumah tu kan.
Hantar kata surih yang betul aja. Jadi yang ini kena surih yang betul. Surihkan yang betul, macam contoh kat atas ni. Surihkan yang betul dan tuliskan semula di tempat kosong di sebelah kanan tu. Berpandukan kepada apa? Berpandukan kepada gambarnya. Gitu. Jadi anak-anak kena buat ikut arahan, jangan buat ikut suka hati lah. Penting tu sebabnya ustaz sebut ustaz ceritakan bahawa pentingnya anak-anak untuk lihat video yang ustaz buat ni. Penting untuk buat lihat video yang ustaz buat ni supaya anak-anak dapat tahu arahan-arahan di setiap muka surat dalam latihan tu. Penting. Jangan bagi tahu ustaz bahawa tak ada lain ke apa. Ustaz faham ada setengahnya yang susah, tempat-tempat yang susah lain, tapi usahakanlah. Usahakan, anak-anak perlu usahakan. Macam kita pergi sekolah, anak-anak pergi sekolah perlu usaha, iaitu pergi sekolah itu adalah satu usaha anak-anak. Gitu. Jadi jangan bagi tahu ustaz lah lain tak kuat ke apa ke kan. Semua orang sekarang ada susah sendiri sekarang. Jadi cuba usahakan. Tak boleh ada lain kat rumah, kita keluar kan. Tak boleh kita carilah tempat wifi kan. Kalau tak ada sangat, pergi sekolah minta wifi. Ada wifi di sekolah tu, ada wifi nya. Boleh buat kerja ataupun belajar di situ, tapi jangan pergi ramai-ramai lah. Gitu. Pergilah dekat mamak, ajak ayah jalan-jalan pergi kat mamak tu. Tak boleh dine in, duduk dekat dalam kereta dan pinjam wifi mamak kan. Mamak kan ada wifi. Belilah apa-apa kan. Sekarang ni kesian dia orang kan, tak ada orang belilah apa-apa jajan ke apa kan, dan minta wifi. Gitu. Bantulah kedai-kedai orang nak berniaga ni. Gitu. Okey, ingat surih yang betul dan tulis semula di tempat yang kosong. Okey. Seterusnya pada muka surat 65. Yang ini tuliskan sifat tadi. Jamilun nak nazifatun, jamilatun nak nazifun. Itu sifat tu perlu ditulis. Jangan lupa anggota yang tunggal dan anggota yang satu. Jadi kalau satu tak ada ta, dia punya sifat tu nazifun, nazifatun, jamilun, jamilatun tu tak ada dia punya ta. Kalau yang ada dua, contoh macam telinga, perlu ada ta di belakang. Kita panggil sifat tu. Sifat tu bersih tu sifat lah. Bersih sifat, cantik sifat. Ustaz dah ajarkan dalam kelas. Itu. Okey. Tuliskan sifatnya. Okey, seterusnya yang ini paling senang sekali. Surih dengan kemas lah. Surih dengan kemas. Setiap daripada perkataan dan titik tu surihkan semua sekali. Senang. Tak susah. Insah semua uktub. Saya tulis, kemudian saya tuliskan semula ada di bawah dia tu. Ada bawah dia tempat kosong. Surih dan di bawah dia ada tempat kosong. Tuliskan semula di tempat kosong di bawah tu. Ni ada tempat kosong bawah ni. Hadza sya'run, atas tu surih, kemudian tulis semula di tempat kosong di bawah tu ada tempat kosong. Tulis semula. Senang lah. Senang. Jadi tulis dengan kemas lah. Jadi kali ni ustaz tidak semak kerja anak-anak, kerana ustaz nak kasih anak-anak rehat sikit. Rehat tak perlu hantar kerja kena buat. Rehat tak perlu hantar kerja lah. Gitu. Ustaz dalam beberapa hari lepas ustaz dah demam. Dah demam kerana taklah, ustaz ni dah tua sebenarnya. Jadi ustaz perlu fokus untuk menyemak kerja anak-anak 8 jam 9 jam setiap hari. Jadi ustaz makin lama makin demam. Jadi ustaz perlu rehat lah kali ni untuk anak-anak jugalah, supaya ustaz kembali sihat. Okey. Jadi semua sekali buatlah kerja rumah dan buatlah apa yang ustaz suruh dalam Google Classroom tu. Arahannya ada. Cari arahan dia. Kali ni macam
macam explores lah macam explores gitu. Cari arahan tu ustaz tu yang ustaz